Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. كيف حالكم أنتم جميعا؟ لعلكم بالخير وأنا أيضا وأنتم لكم مع آلكم إن شاء الله. اليوم سنتعلم عن خلوة النبي صلى الله عليه وسلم في غار حراء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. حينما قارب النبي صلى الله عليه وسلم 40 من عمره أحب الابتعاد عن الناس للعبادة، وكان يتعبد في غار حراء، وكان يأخذ معه زاده، وإذا فرغ رجع إلى بيته ورجع إلى زوجته وهي سيدتي خديجة فيأخذ غيره، وكان يتعبد الليالي ذوات العدد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillah, yang pertama-tama sekali kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang menjadikan sekalian alam, serta tidak lupa juga selawat dan salam ke atas junjungan yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, pada pelajaran hari ini iaitu kita nak belajar tentang Nabi yang suka, yang gemar beribadat di Gua Hira. Pada ketika Nabi hampir berumur 40 tahun, Nabi gemar menjauhkan diri daripada masyarakat, daripada orang ramai. Dia tak suka duduk bersama-sama, dia tak suka duduk rapat-rapat. Bukan tak suka duduk rapat-rapat lah, tapi senang kata dia suka berjauhan. Kenapa dia suka berjauhan? Dia suka berjauhan kerana cinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada ibadat. Ya, pada waktu tersebut Nabi gemar beribadat. Jadi Nabi beribadat di mana? Nabi beribadat di Gua Hira. Di Gua Hira. Sebagaimana gambar yang Ustaz tunjukkan tadi. Ya, Nabi gemar sangat beribadat di sana. Ya. Jadi Nabi ni dia pergi ke Gua Hira tidaklah pergi dengan tangan kosong. Ya, sebab di Gua Hira bukannya ada pokok, bukannya ada buah, bukannya ada tanaman. Di Gua Hira tu ialah satu tempat yang penuh dengan batu yang berbukit-bukit. Jadi yang macam tu untuk Nabi beribadat. Okey. Jadi ketika mana bekalan Nabi habis tu, Nabi pulanglah balik. Nabi pulang, Nabi balik ke rumah, Nabi jumpa dengan isterinya untuk mengambil bekalan yang lain. Jadi siapakah isteri Nabi? Isteri Nabi iaitu Sayyidatul Khadijah. Sayyidatu Khadijah. Okey. Jadi selepas mengambil bekalnya, Nabi pergilah semula beribadat di Gua Hira. Ya, Nabi gemar. Nabi buat macam tu bukannya satu malam saja.
Banyak malam yang Nabi buat macam tu. Dia kerana cinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada ibadat. Apatah lagi kita sekarang ni, apabila kita dah berjauhan dengan masyarakat, kita kena ambillah contoh-contoh yang baik sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberjauhan dengan orang ramai bukan kerana dia nak buat benda yang maksiat, tak, bukan. Nabi berjauhan dengan orang ramai kerana Nabi nak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi begitu jugalah anak-anak yang berada di rumah, adik-adik semua, termasuk juga diri ustaz. Bila kita berjauhan dengan orang, kita banyaklah berbuat ibadat. Solat tu mestilah kena awal waktu. Al-Quran jangan lupa baca, selalu menjaga adab bersama dengan ibu bapa. Ya, ingat tu pesanan daripada ustaz. Okey. Jadi ustaz rasa itulah sedikit sebanyak penerangan tentang tajuk yang kita akan belajar, tajuk yang kita belajar hari ini, iaitu berkenaan dengan Nabi yang gemar beribadat di mana? Gua Hira. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. الآن سنلتقي إلى القراءة وأريد لكم أن تقرأوا كما أقرأ. نعم، أولا أقرأ ثم تقرأ. أيوة، نبدأ إن شاء الله. اقرأ. الدرس الرابع، خلوة النبي صلى الله عليه وسلم. خلوة النبي صلى الله عليه وسلم في غار حراء. الأولى، حينما قارب النبي صلى الله عليه وسلم 40 من عمره أحب الابتعاد عن الناس للعبادة. الثاني، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعبد في غار حراء. الثالث، وكان يأخذ معه زاده وإذا فرغ رجع إلى زوجته السيدة خديجة فيأخذ غيره. الرابع، وكان يتعبد الليالي ذوات العدد. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Baik, alhamdulillah, sekarang kembali kita dalam pelajaran Khalwatun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi Ghari Hira. Jadi sekarang ni ustaz nak ajar awak terjemahan. Jadi oleh tu ustaz nak awak sediakan buku, ya. Alang-alang awak tengok video ni, ustaz nak awak sediakan buku lah. Alang-alang awak boleh tulis lalu, ataupun awak tengok dulu, boleh belaka. Sebab pada minggu lepas ustaz yakin ustaz sudah pun serahkan kerja rumah kepada awak. Okey, tak silap ustaz
Ustaz suruh salin balik apa yang ustaz tulis. Ada yang ustaz tulis tu ialah berkaitan dengan ni semualah. Berkaitan dengan apa dia ni semua ni. Awak dah tulis dah, tak silap ustaz. Buktinya kalau ustaz ingat balik, yang ni. Ni khalwatun nabi fi ghari hira'i, fi ghari hira'a. Ni pada minggu lepas ustaz sudah pun serahkan kerja ni supaya awak tulis. Jadi untuk tugasan kali ni awak tak perlu salin dah ni. Awak cuma perlu salin bahasa Melayu, terjemahannya sahaja. Okey. Jadi kita teruskan kepada kelas terjemahan kita. Baik. Yang ni tadi kita baca dah, ad-darsu. Ad-darsu artinya pelajaran. Ar-rabi'u yang keempat. Okey. Yang keempat. Okey, ni I ni ya. Ni I juga ni. Bukan C ni, I ni. Yang keempat, khalwatu. Khalwatu ni maksudnya bersendirian. 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 An-nabiyyi, nabilah. An-nabiyyi, nabi. N-A-B-I-B, bersendirian. Ustaz tulis balik lah. Oops, susah sangat. Cik sikit. Bersendirian. Nampak sangat ni. Maju sikit. Baik. Khalwatu, kita dah tulis dah tadi kan. Bersendirian. An-nabiyyi, nabilah sallallahu alaihi wasallam. Fi. Fi ni ada dua maksud. Satunya di. Di ataupun boleh juga di dalam. Boleh pilih di ataupun dalam. Ghari, gua. Hira, Hira lah nama gua Hira. Eja Hira, H-I-R-A. Ada koma atas ni. Hira, gua Hira. Okey, Hinama ni apa? Hinama ni pada ketika ataupun ketika mana, boleh juga. Pada ketika lah, sesuai sikit. Pada ketika. Qaraba ni maksud dia hampir. Hampir. An-nabi, An-nabi ni nabilah. Al-arba'ina, 40. Min, dari pada. Min, daripada. Umrihi ni sama macam bahasa Melayu lah. Umur. Hi ni, yang nampak ustaz bulat ni. Hi ni maksud dia nya, umurnya. Ahabba. Ahabba, Nabi suka. Suka ataupun gemar, boleh juga ahabba ni. Nabi suka. Okey, boleh tengok ni, Nabi suka. N-A-B-I-B, suka. Nabi suka. Al-ibti'ad.
Okey, al-ibtiada. Al-ibtiada ni maksudnya berjauhan. 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 Ani daripada. Ada dah sini? Tak ada. Okey. Ani daripada. Jangan tertukar ya. Ani daripada. Min pun daripada. Silap. An bukan daripada. An ni maksudnya dari je. An dari. Minta maaf. Min daripada. An dari. Kenapa jadi ani? Panjang ceritanya. Okey. An-nasi. An-nasi ni manusia. M-A-N-U-S-I-A. Manusia. Okey. An daripada. An-nasi manusia. Lil ibadati. Ni lil ibadati. Nampak ni li ni. Okey, li ni sebenarnya satu perkataan ya. Li ni sebenarnya satu perkataan. Li ni maksudnya kerana. Okey. Kerana. Ibadati ibadatlah. Kerana ibadat. Kerana ibadat. Jadi Nabi ni, Nabi pada ketika umur 40 tahun, Nabi suka berjauhan dari masyarakat ataupun dari manusia kerana Nabi nak beribadat. Okey. Jadi Ustaz rasa cukup lah terjemahan untuk satu ni je dulu. Nanti kan kalau Ustaz buat sampai habis ni kan, takut penat pula awak. Okey. Jadi awak, Ustaz nak awak buat terjemahan satu ni je. Okey, start daripada atas ni. Pelajaran yang keempat, Nabi bersendirian. Ustaz nak awak tulis bahasa Arab. Tulis bahasa Arab ni, bahasa Arab, dan tulis terjemahan bahasa Melayu dekat bawahnya. Okey. Tulis terjemahan bahasa Melayu dekat bawahnya ni. Dan Ustaz akan sediakanlah teks dalam dalam file untuk awak tulis. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ada sedikit pembetulan tentang kerja rumah yang Ustaz bagi tadi, yang Ustaz bagi tahu kepada awak tadi. Ustaz bukan nak awak tulis terjemahan tu 100%, tapi Ustaz nak awak terjemahkan. Jadi Ustaz akan bagi dalam file berbentuk PDF. Awak boleh tengok file tersebut. Awak salin balik dan tulis terjemahannya dalam bahasa Melayu. Awak boleh tengok terjemahan tu dalam video ni lah. Okey. Semoga berjaya insya-Allah. Jadi Ustaz doakanlah awak semoga berjaya dan juga semoga selamat berada di rumah sepanjang tak ada lah cuti sangat. Sebenarnya ni lebih kepada kita nak selamat daripada penyakit-penyakit, dan Allah, kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya dilindungi daripada segala penyakit. Amin ya rabbal alamin. Baik, cukuplah sampai situ dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.